Sempena Raya Haji ni, Mama nak ajar cara memasak nasi dagang. So, macam mana kita nak masak nasi dagang yang simple, senang tapi sedap. Okey, jom kita mula. Mula-mula kita basuh bersih-bersih 1 kilo beras nasi dagang untuk hilangkan habuk-habuk, bubuk-bubuk atau binatang-binatang yang ada dalam tu. Okey, kita basuh dulu sampai dia bersih. Kemudian kita rendam selama 30 minit. Okey, selepas rendam baru kita kukus. Jom kita lihat cara nak kukus dia. Okey, bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak nasi dagang ialah 5 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, 1 inci halia, bawang putih, bawang merah dan halia tadi dipotong halus, dan 1 sudu halba, dan juga secubit garam, 1 gelas santan, 1 gelas air ataupun lebih, boleh tambah jika beras kita tu tak lembut. Okey, beras yang telah direndam tadi kita masukkan dalam pengukus dan kukuskan dia untuk kali pertama. Untuk kali pertama kita kukuskan dulu sampai dia naik wap. Okey, bila dah naik wap itu maknanya masak untuk kukusan pertama. Kemudian kita masukkan 1 gelas air tadi sambil kacau sampai rata. Okey, kalau tak cukup dengan 1 gelas air tadi, boleh tambah lagi air. Mungkin 2 gelas pun boleh. Kita kacau dia sampai dia rata dan kembang. Kemudian kita kukus lagi untuk kali kedua. Untuk kukusan kali ketiga, kita kena campurkan dengan santan. So, jom kita lihat macam mana Mama buat dengan santan dia. Okey, bawang merah, kita masukkan semua bahan-bahan tadi. Bawang merah, bawang putih, halia, halba. Kalau halba tu terlalu banyak, kita kurangkan sikit. Tapi cukuplah untuk 1 sudu teh tu memang dah cukup ngam. Okey, kemudian kita masukkan santan dan kacau dia sampai hancur dia punya garam. Kemudian kita masukkan dalam kukusan nasi kita. Kacau, gaul, satu persatu gaul sampai dia rata dan sebati. Dan yang last kali tu akan ada lebihan-lebihan halba. So masukkan semua halba-halba dalam tu supaya beras kita wangi. Kita gaul dia sampai dia rata. Kemudian kita kukuskan untuk kali yang terakhir ni sampai dia naik wap. Tunggu dalam 1-2 minit. Selepas naik wap, barulah kita angkat dan hidangkan. Okey, dah siap nasi dagang kita. Jom kita masak lauk dia pula. Okey, kita nak masak sekarang. Masak lemak kuning, ikan tongkol ataupun ikan ayo kalau orang Kelantan panggil. Dia punya bahan-bahan dia ialah 1 sudu teh garam, 1 inci lengkuas dipotong nipis, 5 ke 7 keping asam gelugur. Kalau tak ada asam gelugur, kita boleh gantikan dengan asam jawa. Saya gunakan lebih kurang dalam 3 ekor ikan tongkol yang saiz kecil. Dicuci dan dipotong macam ni. Kemudian masukkan ikan tongkol ni semua ke dalam periuk kita. Campurkan semua bahan-bahan yang telah kita sediakan tadi. Tabur-taburkan dia, jangan letak satu tumpuk. Tabur-taburkan dia, bagi dia rata, bagi dia mesra. Garam ni kalau tak cukup garam, boleh tambah sikit lagi garam. Okey. Kemudian kita masukkan sedikit air. Jangan terlalu banyak, lebih kurang dalam 1/3 daripada periuk dia. Kemudian rebus. Lebih kurang dalam 20 minit rebus. Jangan lupa tutup. Tunggu sampai dia masak, okey, ataupun hampir kering lah ikan tadi. Okay, sekarang kita nak masak lemak kuning ikan tongkol ya. Okey, bahan-bahan dia ialah bawang merah lebih kurang dalam 7 biji bawang merah yang kecil. Kemudian 1 inci lengkuas dipotong halus, 1 inci kunyit. Kemudian lada merah lebih kurang dalam 4 biji lada merah. Saya tambahkan udang dengan telur puyuh ya. Saya tambahkan udang dan telur puyuh. Jangan lupa 2 sudu serbuk kari. Okey, caranya ialah kita hancurkan ataupun kita blend semua bahan-bahan yang di atas tadi. Okey, kemudian masukkan terus dalam periuk dan tambahkan 1 gelas santan pekat.
Serbuk kari pun masukkan sekali. Jangan lupa ya. Okey, masukkan sekali serbuk kari. Saya masukkan serbuk kari. Setengah orang dia tak nak masukkan serbuk kari, tapi saya lebih suka masukkan serbuk kari sebab dia ada rasa dia macam pekat dan ada rasa kari-kari sikit. Okey. Kemudian kita kacau dia sampai dia mendidih. Okey, sampai dia mendidih. Kemudian kita masukkan ikan. Satu persatu masukkan. Jangan tonggeng semua sebab dia ada benda-benda asing dalam tu kan. Kita tak nak semua benda asing tu. Kita nak ambil sikit je. Okey, saya masukkan 1 asam keping dan sedikit gula Melaka. Lepas tu kita campurkan udang dengan telur puyuh tu. Kemudian kita kacau sebab benda tu semua dah masak. Okey, udang pun sekejap je masak. Okey, semua benda tu dah masak. Jadi kita masukkan je. Gaul dia sekejap sampai dia mendidih. Dah mendidih, masukkan garam. Okey, gaul lagi, tunggu dia mendidih sekejap. Lepas tu kita matikan api. Petuanya sentiasa kacau supaya dia tidak berketul-ketul dan rebus jangan terlalu lama, takut dia keluar minyak. Itu saja daripada Mama. Jangan lupa subscribe.